hak kita sini aja. Tiba-tiba dia minta lebih, Nabi tak layan. Sebab bukan semua permintaan dia kita kena layan, walaupun dia ada hak melayani dengan baik. Tapi Nabi tak layan. Nabi masuk dalam bilik, nyandar. Baru menyandar, turun malaikat Jibril. Turun Jibril. Dia kata apa? Ya Rasulullah, Allah Ta'ala dengar perbualan kau dengan isteri semua. Dengar ni firman Allah. Jibril membacalah firman Allah. Turun firman dia, tenang ni. Ya. Wa in kuntunna turidna dunya wa zinataha fata'alaina umattikunna wa usarrikunna sarahan jamila. Ya Muhammad, isteri-isteri kamu yang minta lebih tu ya Muhammad, umattikunna, bagi mereka apa yang mereka nak. Dia nak kerja ais, bagi. Dia nak astro, bagi. Dia nak apa? Bagi. Apa dia nak, bagi ya Muhammad. Tapi usarrikunna, lepas tu kau cerai dia semua. Quran itu kita buka surat Talaq. Ayat ini surat Talaq. Siti Aisyah minta lebih. Nabi dah bagi RM50, cukup sebulan nak minta 60. Turun, Allah Ta'ala suruh Jibril turun. Jibril kau baca ayat ni. In kuntunna turidna dunya wa zinataha. Kalau bini-bini kau, isteri-isteri kau nakkan dunia, panggil mereka, bagi. Tetapi usarrikunna, lepas tu kau ceraikan mereka. Jangan disimpan perempuan macam ni dalam rumah kau. Allah Ta'ala tak bagi. Ya, walaupun kita disuruh layan dia dengan baik, tapi bukan semua permintaan dia kita kena tunai. Kalau permintaan dia itu permintaan yang boleh merosakkan diri dia, jangan ditunaikan. Rasulullah, bila Allah Ta'ala kata gitu, dia pun terus keluar. Bila keluar senyum dia. Aisyah kata, nampak tu? Kan aku dah kata dah berjaya. Nabi memanggil macam, ya Rasulullah, ada apa Rasulullah? Kau minta lebihnya, aku boleh bagi. Alhamdulillah. Aisyah kata alhamdulillah. Hafsah, kau nak lebih? Tapi aku akan bagi semua yang kamu nak. Lepas ni aku cerai kamu. Kenapa pula ya Rasulullah? Ini perintah Allah. Aku seorang pendakwa. Aku ni seorang nabi. Kerja aku banyak. Ya, sepatutnya kamu datang meringankan kerja aku. Ini kamu menyusahkan aku. Kamu memberatkan kepala otak aku. Allah Ta'ala tak benarkan sebab ummah ini lebih penting daripada kamu. Sebab dalam Islam, masalah umum lebih penting daripada masalah khusus. Isteri-isteri ini masalah khusus, ummah ini masalah umum. Jadi kalau kamu minta peruntukan lebih, yang aku mampunya banyak ni, aku terpaksa kerja lebih untuk kamu. Macam mana ummah aku? Allah Ta'ala perintah suruh cerai kamu. Sekarang ni kamu pilih Aisyah. Kamu nak aku ke kamu nak bertiais? Pilih. Ketika tu Aisyah tersembang, jatuh. Ya Rasulullah, aku pilih engkau. Kau tak nak bertiais? Tak nak? Aisyah tak nak? Betul tak nak? Tak nak, aku pilih engkau ya Rasulullah. Saya kata apa? Ya Rasulullah, aku pilih engkau. Tapi satu je aku minta engkau ya Rasulullah. Apa dia? Kau jangan beritahu Hafsah pula aku pilih engkau. Sebab aku yang ngempit ni, tiba-tiba aku pula tak tahu. Ini disebut dalam hadis tu. Aisyah kata, Rasulullah kata, Rasulullah pun juga Hafsah, panggil Hafsah. Hafsah ini macam bapak dia juga. Macam mana Umar, dia tu dah Hafsah. Hafsah, kau pilih aku ke? Kau nak bertiai, aku bagi. Dunia aku bagi semua, tapi lepas ni aku cerai kau. Sebab Allah Ta'ala tak benarkan aku simpan perempuan macam kau dalam rumah aku. Kejut Aisyah, punya tegas ni Nabi dalam masalah. Tegas. Semenjak hari itu isteri-isteri Rasulullah tak ada minta. Itu dalam surat Al-Talaq. Ada juga satu cerita yang anak Nabi lah, Nabi silap teknikal lah. Nabi kita ni dia maksum, dia tak buat dosa. Cuma kadang-kadang ada perbuatan-perbuatan yang silap dari segi teknikal, tapi menyebabkan isteri-isteri jadi mengamuk. Ya? Rasulullah kahwin dengan Maria Qibtiyah. Isteri-isteri Rasulullah ramai yang Arab, ada Yahudi seorang. Yahudi ada seorang. Lain semua Arab lah. Tiba-tiba Rasulullah kahwin dengan Maria Qibtiyah. Maria Qibtiyah ni bukan Arab, dia ni orang Mesir, orang Qibti. Qibti ni kalau tuan-tuan pergi ke Mesir hari ni, ramai lagi bapa Qibti, Kristian Ortodoks Qibti. Ya, mereka ni macam
Kalau kita orang lain, orang macam peranakan, perempuan peranakan kan lawa ada, nampak macam mama-mama sikit. Lawa ada. Jadi isteri Rasulullah ni bukan tak lawa haram, ni lawa tuan. Tapi bila dia tengok Rasulullah kahwin dengan Maryam ni, dia punya cemburu tu kuat. Rasulullah pula bila kahwin dengan Maryam Kiptiah, dia tak ada rumah nak sedia. Dulu zaman dulu tak ada hotel bajet. Jadi lepas kahwin dengan Maryam, ialah kena tunai. Ada baru kahwin itu mesti ada hak, dia kena tunaikan. Ya. Kat mana pun nak bawa Maryam Kiptiah ni? Kayak dia dapat, Hafsah tak ada rumah. Rasulullah pun bawa balik Maryam ke rumah Hafsah. Lalu Rasulullah bersamalah dengan Maryam Kiptiah di atas ranjang Sayyidatina Hafsah. Ya. Rasulullah ingatkan benda tu okey je. Dia tak tahu. Ini kata Rasulullah ni ilmu dia tentang agama Allah Ta'ala bagi. Tapi ilmu tentang kehidupan ni dia kena cari sendiri. Dia tu ingatkan benda tu okey je. Punya orang perempuan katil ni dia kena ada privacy dia. Itu bilik tidur, ranjang, bilik air. Dia nak privacy orang perempuan. Nabi dia tak reti benda tu. Dia macam kita lah, kita orang lelaki kentam dia benda tu. Betul? Ya. Dia bawa Hafsah bersama atas katil Maryam Kiptiah di atas katil Hafsah. Lepas bersama selesai. Tiba-tiba berita tu sampai ke Siti Hafsah. Hafsah mengamuk. Dia punya mengamuk tu sampai Nabi kita ni, dia dengan Dr. Belak Hafsah tu beribu-ribu kali ganda lebih hebat lagi. Pakar motivasi lah. Orang perempuan ni cair lah. Orang kata kalau Nabi motivate kan. Tapi Hafsah ni dia mengamuk itu sampai Nabi hilang punca. Habis ilmu dah, tak jadi lah. Pernah kan berlaku pada kita kan? Ya? Habis ilmu dah kita cakap dengan isteri kita, tak jadi juga, mengamuk juga. Mengamuk. Sampai Nabi nak redakan dia, Nabi kata apa? Hafsah, aku bersumpah dengan nama Allah, mulai daripada hari ini aku tak akan jamah lagi Maryam Kiptiah. Nak redakan si Hafsah ni. Orang perempuan dia suka dia tu. Pada muka kau. Ya. Allah Ta'ala turunkan ayat Quran. Itu bukanlah surat tahrim. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi, hey nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Nabi, mengapa kamu mengharamkan benda yang Allah Ta'ala telah halal kepada kamu? Semata-mata kamu nak dapatkan redha isteri kamu. Maryam Kiptiah tu dah jadi isteri kamu, kamu dah dapat dia dengan cara halal. Apa sah kamu bersumpah nak jamah dia? Kamu telah mengharamkan benda yang Allah telah halalkan. Mengapa kamu buat begitu ya Muhammad, semata-mata nak dapat redha isteri kamu? Hafsah. Ceritanya pernah berlaku pada Nabi. Semenjak hari itu Nabi tak buat lagi. Tak buat. Baru dia tahu bahawa orang perempuan ni benda tu dia tak suka. Ya. Jadi inilah rumah tangga Nabi. Ya, walaupun Nabi itu Rasul, ya, tapi dia tetap beristrikan perempuan. Itu yang kena faham tu. Itu yang ada ustaz-ustaz dia kata apa? Bila kita berkahwin dengan orang perempuan, kita sedang menuju kepada manajemen ni orang Melayu panggil pengurusan tidak bersamaan, pengurusan ke arah tidak bersamaan. Kita dengan mereka tak sama, kena sedih. Bukan sama, ya. Jadi itu yang Nabi SAW dia faham benda itu. Ya. Jadi pertama sekali kita bergaul dengan mereka dengan baik, itu hak dia. Yang kedua, mereka ada hak untuk belajar. Ada hak untuk belajar. Jangan bagi dia tak belajar. Dia nak belajar wajib. Sebab tu Quran Nabi kata apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang lelaki dan orang perempuan. Dia ada hak untuk belajar. Ya? Jadi bagi dia belajar. So, kalau kita tengoknya dalam sejarah Islam, kalau kita pergi ke Mesir, ada seorang cucu Nabi. Saya lupa lah. Sayyidatun Nafisah. Sayyidah Nafisah ni cucu Rasulullah. Dia belajar dengan Imam Malik. Belajar dengan Imam Malik. Anak murid kanan Imam Malik. Bila Imam Malik meninggal dunia,
Nafisah dia kahwin dengan seorang ahli perniagaan bernama Abu Hafs. Ini orang Mekah. Sayyidah Nafisah ni orang Mekah. Belajar dengan Imam Malik di Madinah sampai jadi alim. Ulama-ulama rujuk dia, Sayyidah Nafisah ni. Tiba-tiba dia kahwin. Bila kahwin, suami dia banyak buat bisnes lah. Bisnes Madinah, Mesir. Madinah, Mesir. Jadi satu hari dia nak ikut suami dia, bang, sah nak ikut abang lah di Mesir. Suami dia kata, jomlah. Bila dia pergi Mesir, ulama-ulama Azhar, ulama-ulama Mesir dapat tahu Sayyidah Nafisah pergi ke Mesir. Suami dia berniaga, dia mengajar di masjid di Mesir. Ulama yang mengaji dengan dia ulama-ulama aja. Jadi bila suami dah habis berniaga, Nafisah dah sebulan lagi kita kat sini, abang nak balik ke Mekah. Nafisah pun siap-siap nak balik ke Mekah. Tahan dia orang-orang Arab di Mesir. Kami tak benarkan Nafisah balik. Sebab apa? Kami nak belajar dengan dia. Kami nak belajar dengan dia orang alim. Suami dia kata, Amin, macam mana ni isteri saya? Kamu nak balik-balik lah. Dia ada sini. Tahun depan, bulan depan datang saya balik. Sehingga kan Abu Hafs terpaksa tinggalkan Nafisah di Kairah. Sebab ulama-ulama Kairah belajar dengan Sayyidah Nafisah. Suami dia pergi, bulan depan datang balik. Nak balik tak boleh. Sampailah Sayyidah Nafisah ni akhirnya mengajar di Mesir sampai meninggal dunia. Nampak? Bila meninggal dunia, Abu Hafs nak bawa balik jenazah. Dia balik Madinah, nak dikebumikan sebelah datuk dia Rasulullah. Orang Mesir tahan. Kami tak benarkan, ini untuk guru kami. Sebab tu kita pergi di Kairah. Selain daripada kubur Imam Syafi'i, berdekatan dengan kubur Imam Syafi'i itu ada kubur Sayyidah Nafisah. Terkenal Sayyidah Nafisah ini ialah cucu Rasulullah yang sangat alim. Maknanya mereka itu perlu diberikan hak untuk belajar. Jadi hak betul. Ya. Baik. Apa lagi hak yang kita kena bagi pada mereka? Hak talabul furqah li sababi masyru'. Hak untuk menuntut perpisahan kalau benda itu masyru'. Mereka ada hak. Ya. Jangan kita tak boleh. Ya, mereka ada hak. Tapi hak yang masyru' lah. Kalau suaminya balik pukul dia, mabuk, dia ada hak untuk mengadu di pejabat qadi untuk minta dipisahkan. Dia ada hak. Tapi kalau suaminya baik, dia tak ada hak lah. Ya, ini untuk hak-hak yang masyru' sahaja. Mana bukan maknanya dia ni kena duduk di bawah suami dia sampai mati dah. Kalau suami dia zalim, dia ada hak untuk dipisahkan. Dia bawa ke mahkamah. Mahkamah bicara, tengok-tengok, memang suami dia zalim. Hakim akan kata apa? Sekarang ni si suami, mahkamah telah berpuas hati dengan keterangan-keterangan yang kami didapati kamu memang tak tunaikan hak isteri kamu. Sekarang ni kamu jatuhkan talak pada isteri kamu. Mahkamah perintah. Ya, saya tak akan jatuhkan talak. Kalau kamu tak jatuhkan talak, mahkamah akan jatuhkan talak. Hak untuk ini hak untuk orang perempuan. Ya, Allah Taala bagi pada mereka. Ya, sebab mereka ini makhluk Allah. Jadi ini antara hak yang diberikan kepada mereka. Ya, baik. Kita nak bincang pula hak berkaitan dengan keberadaan pula. Tadi kita bincang sikit dah. Pertama sekali, hak untuk mendapat nafkah. Mereka berhak untuk dapat. Sebab itu satu hari Hindun ni isteri Abu Sufyan. Dulu dia jahat, ya. Tapi lepas dia masuk Islam, dia jadi wanita yang solehah. Abu Sufyan pun jahat dulu, lepas masuk Islam jadi lelaki yang soleh. Satu hari Hindun jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, Abu Sufyan ni kedekutnya, ya Allah. Dia bagi aku tak cukup Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ini hadis Nabi. Nabi kata apa? Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kau ambillah daripada poket Abu Sufyan sekadar yang mencukupi engkau dan anakmu. Maknanya kalau suami kamu kedekut sangat, minta duit tak bagi, sedangkan barang kat rumah dapur dah habis, minyak masak dah habis, anak nak pergi sekolah belanja tak ada, suami kamu masuk pilih air, dia gantung baju, ambil, buka beg duit dia, buka beg duit dia, ambil, ya, ambil. Ini orang kata curi yang diharuskan. Ya, isteri boleh ambil, tapi ambil jangan pula kau ambil segenggam ke 50 dulu. Betul?
ambil bil ma'ruf, sekadar cukup untuk engkau dan untuk anak-anak. Cukup, ambil 50 cukup. Dan dia letak balik, ya. Lepas minggu ambil lagi. Boleh. Kalau ditangkap tak kena potong tangan. Sebab apa? Sebab hendun bersuamikan suami yang kedekut. Jolok tak jatuh, tak akan jerit. Jadi boleh ambil kadar yang dibenarkan saja. Sebab mereka ada hak untuk mendapat nafkah. Tetapi nafkah itu jangan sampai merosakkan mereka. Itu yang saya cerita tadi tu. Bila isteri Rasulullah minta ke Rasulullah lebih sangat, Rasulullah tak layan. Sampai Allah Ta'ala suruh ceraikan isteri kamu. Walaupun mereka ada hak untuk dapat nafkah, tapi nafkah yang tidak merosakkan mereka. Ya. Kemudian dari segi kebendaan juga, mereka ada hak untuk mendapat miras. Miras ni hak untuk mendapat harta pusaka. Ya, harta pusaka. Banyak orang perempuan dapat. Kalau suami meninggal, orang perempuan akan dapat 1/4 daripada harta suami. Kalau suami tak ada anak-anak, kalau suami ada anak, dapat 1/8. Kira tu banyak tu. Ya, mereka ada hak untuk mendapat miras. Kita tidak seperti agama-agama lain. Ya, hak miras untuk orang perempuan telah ada cukup. Tidak dinafikan. Kemudian mereka ada hak untuk mendapat mas kawin. Quran kata apa? Wa atun nisaa sadaqatihinna nahlatan. Hendaklah kamu berikan mas kawin kepada mereka, dan itulah hak mereka. Kena bagi. Ya. Mana ada orang kahwin tanpa mas kawin, tak boleh, tak sah kalau tak ada mas kawin. Ya, kena bagi, itu hak dia. Bila dah bagi, dah tak boleh minta dah. Ada orang lelaki dia bagi mas kawin, belikan mas, bagi 20,000, isteri membelilah mas. Ya. Lepas tu bergaduh, ambilnya mas isteri pergi gadai. Mana boleh, haram tu bang. Itu hak isteri yang tak boleh diusik lagi. Sebab bila kita kahwin dengan dia, kita kena bagi mas kahwin kepada dia. Tak boleh ambil cuma itu. Ya. Kemudian mereka juga bukan saja ada hak untuk mendapat mas kahwin, mereka juga ada hak untuk mendapat hak bersedap-sedap dengan kita. Ini pernah hak dia juga. Nabi kata apa? Inna li ahlika alaika hak. Orang laki-laki, sesungguhnya isteri kamu ke atas kamu ada hak dia. Apa hak dia? Hak untuk bersedap-sedap dengan kamu. Ya, jangan kita ni puasa je. Puasa mesti kata bang, malam pun puasa ke bang? Aku malam pun puasa juga. Ya, dalam tempat ni setahun sekali bang. Kata tak boleh. Kamu jauh-jauh tak boleh. Ya, isteri ada hak ke atas kita. Hak untuk apa? Hakul istimta' dia panggil. Hak untuk bersedap-sedap. Mesti wajib diberikan. Ya, wajib diberikan. Jangan kita tak beri. Sebab itu mana yang berpenyakit, cari jalan supaya dapat diubati penyakit itu. Ya, jogging, lari, panjat bukit, supaya hak itu dapat kita tunaikan kepada isteri kita. Jangan bagi dia kering dan gersang. Ya, sebab itu hak yang wajib diberikan kepada mereka. Inna li ahlika alaika hak. Ya. Kemudian mereka ada juga hak ridha'ah, hak untuk mendidik anak. Sebab itu dalam Islam, bila berlaku perceraian, bila anak itu ya dia belum lepas susu, maka anak itu akan dapat semua pada isteri. Ya, dapat pada isteri. Tapi bila budak itu sudah lepas susunya, maka baru dilakukan perbicaraan di mahkamah siapa layak. Tapi selagi susu tak lepas, automatically dapat hak ridha'ah, hak penjagaan kepada si isteri. Tidak boleh dipisahkan. Baik. Kemudian hak nafkah dalam edah. Ini hak juga. Seorang laki-laki ceraikan isteri dia, dalam tempoh edah wajib dia menyara isteri dia. Isteri sakit, wajib dia hantar hospital. Dia buat sakit hati saya Ustaz, ya, biarkan dia sakit. Tak boleh. Perempuan yang engkau ceraikan sepanjang edah, wajib ke atas suami menyelesaikan segala nafkahnya. Ya, dan tak boleh halau daripada rumah. Bila diceraikan isteri, kau balik rumah bapa kau, tak boleh. Haram. Wajib kita memberikan perlindungan kepada dia. Walaupun kita dah ceraikan dia, dia mesti habiskan dia punya edah di rumah suami dia. Haram keluar, tak boleh. Ya.
Kita pula sebagai mak bapak jangan pergi ambil pula anak tersebut. Dah mainlah balik rumahku, kau jangan tunggu dah jantan tu, tak berguna jantan tu. Jangan. Ini haram. Anak perempuan yang telah diceraikan oleh suami wajib menghabiskan iddah di rumah suami. Tak boleh bapa bawa balik, tak boleh isteri keluar, dan wajib suami menyara dan memberi perlindungan pada isteri di sepanjang tempoh iddah tersebut. Ya, jangan dihalau dari keluar. Jadi tuan-tuan, itulah antara hak-hak yang wajib kita tunaikan. Ya, namun begitu, hak kata orang perempuan ni kita berikan mengikut apa yang digariskan oleh Quran dan Sunnah. Itu je. Jangan apa yang digariskan oleh Barat. Kalau ikut Barat, dia nak hak persamaan. Tak boleh. Orang perempuan tak mungkin boleh disamakan dengan orang lelaki, sebab dari segi penciptaan tubuh badan pun kita tak sama. Macam mana nak bagi sama? Kita tunaikan hak orang perempuan dalam lingkungan kadar yang mereka mampu. Yang mereka tak mampu, kita tak boleh buat. Tak boleh kita tunaikan. Ya, tak boleh kita tunaikan. Itu dia. Jadi tuan-tuan dan hadirin sekalian, kali ini perlu dipahami oleh orang perempuan dan orang lelaki supaya kita tidak makan hak orang. Kita tak makan hak orang. Kadang-kadang kita tak tunaikan hak orang. Kita sibuk bekerja sampai hak isteri kita tak tunaikan. Ya, bawa isteri pergi surau. Ya, kuliah. Wajib dengan kuliah. Sekali-sekali isteri kita nak duduk resort juga lah. Ini 24 jam kuliah. Memanglah kuliah tu elok dengar, tapi dia pun manusia juga. Sekali-sekali dia nak pergi juga Cameron Island. Kita tak faham. Kuliah. Kita kaki kuliah. Okey lah. Isteri kita dia nak Cameron Island dia. Ya. Dia nak. Ada kawan saya, dia tak reti nak bagi bunga kat isteri. Yalah, birthday isteri tu memanglah dalam Islam mana ada Nabi buat tu. Tapi dia dah jadi macam budaya dalam masyarakat. Ya. Jadi budaya ni kalau ikut fiqh Islam, al-adah muhakamah. Adat setempat kalau dia tidak bercanggah dengan prinsip asas Islam, maka dia jadi hukum. Ya. Jadi jiran sebelah bila nak birthday dapat sejambak bunga. Sebelah ni pendapat yang dia dah 30 tahun kahwin, apa jambak bunga pun tak dapat. Suaminya pun dengar ceramah, kena bagi bunga. Dia pun hari birthday-nya cari tu bunga Hindu semayang tu dia. Mana ya. Dia tak reti je tu. Rupanya beli bunga untuk isteri ni dia ada seni dia. Saya pergi kat Giant. Ya. Awak nak berapa? Dia bunga lalang tu ada maksud dia. Ya. I love you. 3 lines. 3 kuntung bunga tu. Rupanya dia ada perkataan di sebalik itu. Ya. Letak bunga lalang 1 maksud apa? Bunga lalang 2 maksud apa? Sejambak bunga tu lagi. Kita mana reti benda tu? Kita sibuk dengan spanner kita, skru gitu. Ya. Jadi dia nak rupanya benda tu. Ya. Saya hari itu kan, masa zaman saya di zakat dulu, ramai orang jumpa saya. Ya. Sebab saya pegawai zakat, tapi orang datang juga jumpa minta konseling. Saya tak reti. Tapi dah orang jumpa berdala lah. Ada seorang makcik, umur dia 54 tahun. Tahun depan nak pencen. Dia datang nangis-nangis ke pejabat zakat. Bang, dia makcik, saya nak terang Ustaz, saya ni setahun lagi nak pencen. Di pejabat saya semua kawan-kawan saya dapat bunga di hari birthday dia. Suami hantar ke pejabat. Seronok saya tengok. Saya ni Ustaz, suami tak faham. Saya dah beritahu dia. Dia kata dalam Islam mana ada benda-benda tu. Habis tu saya nak minta cerai. Senang ni. Tak dapat bunga nak cerai. Ya tu. Suami bagi Mercedes. Ya tu. Bunga tak dapat nak cerai. Nak ceritanya baru, kadang-kadang benda tu kita pandang kecil, tapi bagi mereka sonam gitu. Itu Nabi kata apa? Fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Tunaikanlah hak kepada yang berhak untuk menerima. Kalau kita boleh tunaikan, saya yakin insya-Allah ya. Dan melalui pengalaman kita,
bila berlaku pergeseran, pasti di sana ada hak-hak perempuan yang tidak ditunaikan. Namun begitu, hak tersebut mestilah hak yang berlandaskan kepada hukum syarak, bukan hak yang dicipta-cipta oleh akal dan juga syaitan. Ya, mereka ada hak. Saya nak bercantik juga macam orang lain, tak boleh. Walaupun bercantik itu orang perempuan lain buat, kau tak boleh sebab kau perempuan Islam. Ya, saya nak pakai skirt bang, saya nak pakai hot pants, saya nak pakai itu, tak boleh. Walaupun itu hak orang putih, kau orang Islam, hak engkau itu aurat. Ya. Jadi ikut dalam lingkungan yang dibenarkan oleh syarak, walaupun kita nak meraihkan mereka itu. Ya. Ada soalan? Tak ada. Alhamdulillah. Semuanya kantor. Tapi ni nak kahwin banyak ni kena dapat izin mereka, hak mereka. Ya. Pada berbunyi dengan dia itu tak ada ya. Itu hak orang lelaki. Sebab itu di negeri Selangor ni antara negeri yang paling ketat poligaminya. Ketat-ketat pun wajib memberitahu isteri, bukan mendapat izin. Memberitahu, wajib tahu isteri, bawa ke mahkamah, baru dibenarkan. Ya, kalau wajib minta izin, wajib memberitahu. Adapun negeri-negeri lain, alhamdulillah lebih mudah itu lagi. Ya, sebab itu hak kita. Nanti kita bincang pula lain kali hak laki-laki pula. Ini kita bincang hak dia. Ya, dia sono ni, tengok bang, balik tengok ustaz kata apa. Nanti minggu depan kita jumpa lagi. Kita bincang hak laki-laki pula. Ayo, kadang-kadang dia orang ni, saya mau nak kita tunaikan hak dia. Hak kita tak ditunaikan. Betul? Hak kita tak ditunaikan. Jadi dia dah makan hak orang. Bila dia makan hak orang, itu yang suami rasa macam tak selesa, ya. Kita sibuk nak tunaikan hak dia, hak kita dia tak tunaikan. Ya. Tak henti-henti masak. Masak. Kalau boleh masak pun satu masakan boleh. Daripada hari perkahwinan pertama sampai 50 tahun kahwin, turun nasi goreng. Ini hak suami nak makan sedap. Ya. Kita ada hak nak makan tu. Ya. Sebab kita kahwin dengan dia, kita bayar mas kahwin dekat dia. Ya. Kita nikah ni tuan-tuan, nikah ni memang kita ada akad, tapi akad nikah bukan akad tamlik, dia akad istimta. Beza tu. Bila kita berjual beli, aku beli, aku jual, itu dipanggil akad tamlik, akad untuk memiliki. Tapi akad nikah, aku terimalah nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin yang sekian, ini dipanggil hakul istimta, hak untuk bersedap-sedap. Ini disebutlah kitab fiqh. Akad kita dengan orang perempuan ialah akad untuk bersedap-sedap. Betul. Jadi dia kena layan sedap betul. Sebab akad pun namakan akad bersedap-sedap. Pakai baju depan suami, ya baju yang sedap-sedap suami ada. Itu. Jangan baju dah 3 hari tak tukar hangit baru. Itu. Ini namanya akad. Aku bayar, kan tak bayar. Mahal, bapaknya letak mahal pula tu. Betul. Aku bayar tu. Tiba-tiba pakai baju tak cantik, tak suka kita tengok. Betul. Masak pula tak sedap, tak boleh. Ini hak aku. Aku dah bayar. Betul. Ya. Dia kena tunaikan hak dia. Masak kena sedap, rumah kena bersih. Kita balik rumah, tengok rumah, ya Allah, berkeladak singki. Ya, bilik air tak berberus, mana boleh aku bayar mas kahwin. Tiap-tiap bulan aku wajib bagi nafkah kat kau. Apa pulangan kau padaku? Hanya perempuan banyak dia tak. Jadi kita akad istimta namanya. Sebab itu, oleh kerana akad ini akad istimta, kalau orang perempuan tak nak kerja, kita tak boleh paksa dia kerja. Kalau orang perempuan tak nak susukan anak, kita tak boleh paksa susu anak. Kewajipan dia lahirkan anak. Susukan anak bukan kewajipan isteri. Dalam mazhab Syafi'i, kalau isteri minta abang, ini anak abang. Pergi hantar dia ke kampung, seorang kampung susukan dia. Saya tak nak. Sebab akad saya dengan abang ialah akad istimta, akad untuk bersedap-sedap. Besok kalau dah berebut 2 orang masuk, itu abang nak, dia benar, anak benar. Jadi apa saya? Dah tak comel lah, betul tak? Saya ni akad istimta. Jadi kalau anak isap susu saya,
Jadi dah tak comel lah. Abang tengok besok pun dah tak cantik macam kita mula kahwin dulu. Jadi abang akan beralih ke lain. Jadi abang wajib hantar anak kita ke kampung, suruh orang perempuan di kampung susukan. Saya tak ada. Kalau abang nak juga saya susukan, sekali anak kenyang saya nak RM50. Wajib suami membayar. Wajib tu. Orang perempuan tak tahu hak tu. Boleh cik, boleh buat. Ya. Dia minta saya sekali anak kenyang RM50, abang kena bayar. Wajib bayar. Isteri kata, abang, tangan saya kasar. Hari-hari basuh mangkuk, hari-hari basuh ni, tengok tangan saya dah kasar. Besok bila saya salam dengan abang, tangan kasar, abang kata, macam tangan pomen. Abang pun dah tak suka ke saya. Habis tu, abang pergi cari satu maid duduk rumah. Wajib suami cari seorang pembantu duduk di rumah. Dia isteri minta, wajib. Ini hak dia. Sebab hak dia, kita angkat istimta, angkat untuk bersedar-sedar. Kehadiran dia memang untuk supaya kita dapat bersedap-sedap. Sebab itu dia dalam mazhab Syafi'i, dia tak wajib masak untuk kita. Dia tak wajib susukan anak kita. Yang dia wajib ialah duduk di rumah, make up, pakai cantik, balik suami aja, buka pintu aja. Hatta bila suami nak belakang pintu pun dia dah ready. Sebab akad istimta. Itu orang perempuan banyak tak faham. Bila suami balik tengok kita nak cakap tak dapat tak faham lagi. Betul, aku ni seminggu kat Singapura. Ya, seminggu kat Singapura tu. Singapura boleh tahan lagi, seminggu dekat Amerika. Macam-macam benda kita tengok kat sana tau. Balik-balik rumah tengok, lah, dia tengah pakai baju pun baju tidur tak buka lagi, tengah masangnya, ya Allah. Kita orang lelaki tak boleh balik rumah terus. Disebut dalam adat-adat bermusafir. Bila kita balik jauh, tak boleh balik rumah terus. Sebab kita nak raikan isteri kita. Sunat kita pergi ke masjid, pergi ke tempat lain, mandi dulu. Mandi dulu, gosok gigi, pakai wangi-wangi. Dah wangi, baru kita balik. Sebab apa tu? Kenapa Islam suruh kita? Sebab kita tahu, Islam tahu isteri kita dah rindu kat kita. Dia rindu sebab seminggu suami pergi Amerika, isteri dah rindu. Kita pun tunaikan hak dia. Pergi masjid, mandi dulu. Kemudian mandi, sunat kita buat 2 rakaat. Sembahyang sunat, syukur kepada Allah. Ataupun syukur tak apa. Ya, balik rumah kita dah wangi. Isteri buka pintu je, tengok suami dah wangi, maka kita dah ready. Kalau berlaku belakang pintu pun, belakang pintu lah. Tiba-tiba kita tunaikan hak kita. Dia di rumah tak bersiap, kita siap telefon lagi. Abang dah sampai dekat Bandar Kelang ni. Sikit lagi dah sampai Analas. Dia faham-faham lah patutnya kan. Oh, kalau itu orang semua mandi, letak minyak wangi, gincu semua. Sebab suami nak balik. Suami singgah suara sedih, mandi dulu. Sampai abang dah siap ni. Buka pintu, Assalamualaikum. Anak pula semua dah pergi sekolah. Memang cantik. Suami seminggu dekat Amerika, isteri kat rumah dari bertemu, kedua-duanya dalam keadaan wangi. Maka terjadilah apa yang terjadi. Sepatutnya begini. Adab bermusafir Islam dah susul dah. Makruh balik rumah terus, tak boleh. Kena mandi dulu. Sebab pertama sekali kita takut di tengah-tengah jalan tu ada benda-benda yang mengikut. Ya, ikut kita bawa balik rumah, habis lah. Sampai habis rumah tangga kita. Sebab kita kena mandi dulu. Sebab nak tunaikan hak isteri. Isteri pula kena faham, mandi dulu. Sebab suami balik bermusafir, dia tengok benda macam-macam, balik dia nak tunaikan hak dia. Nampak? Nabi SAW satu hari dia berjalan dengan sahabat. Jalan, tiba-tiba nanti kejap ya. Ada apa Rasulullah? Aku nak balik je. Sahabat pelik, apa kata Rasulullah ni? Kita tengah-tengah jalan nak balik rumah. Balik rumah, sahabat tunggu. Dan Nabi patah balik, rambut dah basah. Sahabat faham mana? Rambut Nabi dah basah. Ya Rasulullah, apa gerangan? Nabi kata, tadi masa jalan tadi aku nampak seorang perempuan. Jadi ketika itu tergerak nafsu aku. Apa yang ada pada perempuan tu ada pada isteri aku. Maka aku dapatkan isteri aku, selesaikan nafsu dia, patah balik. Nak ceritanya, bila Nabi balik tu, kalau isteri dia dekat rumah tak ready,
Kira tunggu 2-3 jam leceh. Nak ceritanya bawa isteri Nabi sentiasa ready dekat rumah. Nabi balik emergency pun terus tunai hajat, boleh keluar. Ini antara hak-hak orang laki-laki yang banyak orang perempuan tak tunaikan. Dia ingat benda itu benda yang boleh dimainkan. Ya, itu nanti kita bincang lain kali insya-Allah di kuliah waktu malam. Lebih ramai orang perempuan datang. Ini hak orang perempuan kita betul sebab ramai lelaki. Nanti kuliah waktu malam dia penuh orang tu. Itu cerita hak lelaki yang dia kena tunaikan. Ya. Jadi bayangkan tuan-tuan kalau masing-masing dapat hak dia, barulah kita akan dapat hidup aman dan damai insya-Allah. Ya. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Dah 7:57, 3 minit tadi 28. Ya. Itu saja. Yang baik itu datang dari Allah, yang kurang dari saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwana al-mujahidin wal mustad'afin fi Palestin wa fi Suria wa fi kulli makan wahid. Allahumma ansurhum nasran azizan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.